Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Tuan Imam, Tuan Nazir, para alim dan para ulama, para hafiz dan hafizah, para ustaz wal asatizah, muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat rahimakumullah. Syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini bertemu lagi kita dalam siri-siri kuliah maghrib bagi mengisi kekosongan waktu untuk sama-sama kita menunaikan salat Isyak secara berjamaah. Sebelum saya menyampaikan kuliah, marilah sama-sama dengan saya kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dan sama-sama kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin ala khairin kulli himi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin khalqi kulli himi. Terima kasih tuan-tuan muslimin dan juga muslimat rahimakumullah. Moga-moga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Pujian kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah redakan kita, syurganya pada kita. Allah terima amal ibadah kita, dan moga-moga kita menjadi sahabat yang karib dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhirah, insya-Allah. Ya muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hidup kita ini, ya sehari-hari, ya sebulan, ya dalam hidup kita setahun, kita memerlukan nasihat-nasihat daripada kalamullah. Kita memerlukan nasihat daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hidup kita, kita kena menerima nasihat para alim dan para ulama. Dan kalau kita meniti sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kita akan berjumpa, kita akan bertemu, kita akan melihat, kita akan mendengar, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, bersua, berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata nak minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dalam hidup kita, kita memerlukan nasihat, ya, wa imma daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kalam ulama, dan daripada siapa sahaja. Kita memerlukan nasihat. Ya, jangan kita menjadi seorang manusia yang tidak boleh mendengar dan menerima nasihat. Dan kalau kita tengok dalam sirah baginda Nabi dan sirah para sahabat, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata nak minta nasihat daripada Nabi. Ada seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong bagi nasihat dekat diri aku ni." "Wahai Rasulullah, nasihatlah diri aku ini ya Rasulullah," kata seorang sahabat. Nabi SAW pun menasihati seorang sahabat ini dengan 4 nasihat. Ada 4 nasihat, ada 4 bentuk nasihat, ada 4 perkara nasihat yang Nabi SAW bagi tahu pada seorang sahabat ini. Saya nak sentuh 3 malam ni. Satu lagi tu insya-Allah lain masa, lain waktu, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bitaqwallah." Perkara yang pertama yang Nabi sebut, perkara yang nombor first, yang wahid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dekat sahabat ini, "Alaika bitaqwallah." Hendaklah kamu jaga sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat pada seorang sahabat ini tidak semestinya untuk sahabat seorang.
pasti bila umat baca, maka nasihat itu untuk umat, untuk kita, untuk diri kita sendiri sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk ingat kata tu nasihat Nabi dekat sahabat. Aku tak ada apa dengan dia. Mana ada hubungan apa dengan sahabat? Tak. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat sahabat baginda Nabi untuk umat. Ya, Nabi sebut alaika bitaqwallah, hendaklah kamu jaga sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, ada sambungan di situ, Nabi sambung fa innaha, fa alif bawah ada amzah, nun bersambung dengan ha, ha bulat sambung dengan alif. Fa innaha, dia ada dhamir di situ. Orang mengaji bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, dia panggil dhamir. Ha tu ha dhamir. Dhamir ini nak kembali kepada siapa? Fa innaha, sesungguhnya. Ha, gitu terjemah dia. Sesungguhnya, nya itu balik pada siapa? Balik kepada sifat taqwa. Sifat taqwa. Ya, Nabi sebut fa innaha, sesungguhnya dia sifat taqwa itu jima'u kulli khairin, tempat berhimpunnya perkara yang baik. Yang kata sifat taqwa tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha jima'u kulli khair, tempat berhimpunnya perkara yang baik. Apa dia takwa? Apa dia takwa? Selalu sahabat-sahabat asatizah sebut ya kat kita sifat takwa. Kata sebahagian ulama, takwa itu maksudnya apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali. Dan ditunjukkan di sini. Ya, ambil daripada hadis Imam Muslim rahimahullah. Ada sebahagian ulama, sebahagian sahabat kata at-taqwa di sini hahuna, 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 3 kali. Sambil tunjuk. Sebut sambil tunjuk. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini kata ulama. Agak-agaklah pasal apa ulama tunjuk di sini? Agak-agak pasal apa abang? Ya, ayah-ayah saya di depan ni agak-agaklah. Ya, jazakallah khair. Jawapan yang bijak daripada hamba Allah yang bijak. Terima kasih. Sebab di sinilah terhimpunnya hati. Adanya hati di sini, adanya jantung di sini. Ya, kita tengok kan, semenjak 2 menjak ni, bila kita hantar anak-anak kecil yang setahun, yang baby, yang 2 tahun ke rumah nursery, ada anak-anak yang kita hantar, anak-anak ini tidak dijaga dengan baik. Ada yang dipijak, ada yang dipukul, ada yang disepak, ada yang ditendang sampai koma, sampai mati. Pasal apa benda ni berlaku? Sebab hati. Di mana hilangnya kamu sebagai seorang ibu dan ayah? Di mana nilai keibuan dan nilai seorang ibu dan ayah? Sanggup tu no? Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita lah. Budak tak tahu nak kata lah. Takat mulut teras tu biasalah. Mulut teras ni biasalah.
Tapi tangan dengan kaki sama deras. Sampai koma, sampai mati. Allahu Akbar. Kenapa jadi begitu? Sebab hati manusia. Sebab hati. Di sini ada rasa marah. Di sini ada rasa belas kasihan. Di sinilah adanya sifat kasih dan sayang. Di sini. Ada kau orang kata, Ustaz, kasih sayang marah bukan duduk tang ni, duduk bawah tapak kaki. Ada ke? Tak ada kan? Saya confirm, pasti semua akan kata di sini, Ustaz. Ya, kita yakin di sini. Ya, sebab itu bila kita buat program untuk anak-anak remaja, ya anak tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, cucu tuan-tuan, bila kita buat satu program motivasi untuk anak-anak yang mai hantar dekat kita, Ustaz, anak saya ni hatinya degil, keras, hati macam batu, tak dengar cakap, melawan. Allahu Akbar. Hak mai hantar kat kita. Tapi bila kita duduk dengan dia, dengan anak-anak tuan-tuan, bila kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bila kita sebut tumbana ilallah wa raja'na ilallah, anak yang keras, anak yang degil hati, yang mak ayah hantar dekat kita sebut, keras hati anak saya Ustaz, degil anak saya ini Ustaz. Tapi anak ini tuan-tuan menangis depan kita, keluar air mata, meramu air mata. Anak yang disebut ayah, sebut ibu, keras hati, degil hati, bila duduk dengan kita dengan zikrullah, dengan kalam Allah, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ini menangis, teriak air mata anak-anak. Allah, sedih kita tengok. Tapi bagi ibu dan ayah, anak-anak ni keras hati, degil. Allahu Akbar. Tapi duduk dengan kita, anak-anak ini lembut hatinya, hatinya lembut selembut sutera. Kalau hati dia keras, macam mana dia boleh mengalirkan air mata, macam mana air mata dia boleh meramu keluar sampai teresa-esa. Ya, kami orang Kedah punya teriak. Teriak. Menangis ni lain. Okay, menangis biasa, menangis yang mata keluar. Tapi kalau sebut teriak, orang Kedah sebut teriak, A+, habis. Tu teriak. Kalau tekak menangis, yang mata keluar, menangis, itu biasa. Senang kan nak keluar yang mata? Cubalah ni, saya suruh keluar yang mata. Keluar. Buat keluar yang mata. Cepat, kau keluar. Berlakon. Tak apalah, berlakon lah, ni pun berlakon, tak apa. Semua berlakon, semua keluar air mata. Semua sekali. Cuba buat keluar tengok. Cubalah. Air mata. Lah ni aku nak paksa hang keluar tak? Cuba tengok. Susah nak buat keluar air mata, bukan senang. Payahnya air mata ni dia nak keluar, nak mengalir. Allahu Akbar. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada kuasa. Kadang-kadang kita dapat berita gembira, tapi air mata keluar. Pelik juga. Pelik. Ini semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut tadi, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu jaga sifat takwa kepada Allah. Ya, ulama sebut
sebahagian ulama kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, sifat takwa tu ada kat sini, dia kata. Sebagian ulama sebut. Kenapa ada kat sini? Sebab di sinilah adanya hati dan jantung, di sinilah adanya sifat kasih dan sayang, di sini juga ada sifat marah, sedih dan sebagainya. Kata sebahagian ulama lagi, sifat takwa itu at-taqwa khaufun minal jalil. Ya, khaufun minal jalil. Apa dia sifat takwa yang sebagian ulama sebut dengan khaufun minal jalil? Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ialah dalam hati manusia ini, dalam hati kita mesti ada rasa sifat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati manusia ni mesti ada sikit rasa perasaan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufun minal jalil. Ada orang tanya, Ustaz, adakah sifat takwa yang diberikan maksud oleh ulama khaufun minal jalil ini, rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seumpama kita rasa takut macam takut hantu? Biasa tak takut hantu? Biasa, semua orang biasa. Kecil-kecil dulu. Lah aku mungkin tak takut lah, tapi tak takut pun suruh dia pergi pukul 12 malam lalu kot kubur. Takut tu dak seram lah. Takut tu dak seramnya Ustaz. Ya. Nah, adakah sifat takut pada Allah, rasa sifat takut pada Allah sama seperti kita takut pada hantu? Tak. Ada tak dalam jemaah ni biasa tengok hantu? Pak Teh biasa tengok hantu tak? Tak pernah tengok. Kut-kut lah ada. Apa dia Pak Teh? Nak tengok? Pergi cari Ustaz Manak. Cari Ustaz Jarahan. Nak ikut saya tengok wayang boleh? Lawak Pak Teh lah. Kut-kut ada jemaah dalam ni. Ustaz, lepas Ustaz kuliah, saya nak balik rumah. Saya nak doa ke Allah malam ni nak mimpi jumpa dengan hantu. Kut-kut lah. Jawapan saya, tak payah. Tak usah duk niat terangi nak jumpa dengan dia. Kalau nak niat nak mimpi juga malam ni, lepas kuliah nanti, Ustaz, saya nak balik rumah, sebelum saya tidur saya nak ambil wuduk, saya nak baca Al-Quran. Saya nak minta ke Allah dalam mimpi nanti agar Allah mimpikan saya bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bagus. Yang ni bagus. Mimpi nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni TikTok. Cubalah tuan-tuan. Manalah tahu Allah makbulkan doa kita. Manalah tahu. Tapi janganlah buat maksiat. Tinggal maksiat. Cuba kurangkan maksiat dan tinggalkan maksiat, dan cuba kita follow apa yang Nabi SAW buat, dan cuba kita ikut apa yang Allah perintahkan pada kita, dan cuba kita buat tengok. Tumpang kita sihat, tumpang kita kuat, tumpang kita ada kudrat,
Cuba-cuba kita, bukan cuba lagi dah, usahakan. Nah, kata sebahagian ulama, adakah sifat khaufun minal jalil itu dengan rasa takut pada hantu? Tidak, jawapan dia. Jadi bagaimana yang dimaksudkan oleh ulama? Sebahagiannya at-taqwa khaufun minal jalil. Bila kita dengar, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, lagu Selimut Putih, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badanan kedinginan. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama. Yang dimaksudkan oleh ulama khaufun minal jalil, ada rasa perasaan takut pada Allah. Sebab kenapa? Sebab kita manusia yang hidup pasti akan mati. Kita manusia yang hidup, kita akan berpindah di alam barzakh. Kita manusia yang hidup akan bermusafir, berkelana di alam mahsyar, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur, ja'al malakaini bisu'al, akan datang, akan bertemu, akan berjumpa kita dengan utusan Allah. Malaikat Allah akan soal kita di alam kubur. Ini yang kita rasa, ada rasa perasaan takut pada Allah. Ini yang disebut oleh para alim dan ulama. Bila kita dibangkitkan di alam mahsyar nanti, kita akan berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Kita akan dihamparkan dengan buku catatan amalan kita. Baikkah kita, berdosakah kita, beratkah pahala, ringankan pahala, atau bagaimana? Di sini menggeletar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tahu nak habaq. Ya, sebab itu bila kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, ya, bila saya semak kitab Tanbihul Ghafilin, hadis yang menyebut barang siapa yang berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah setahun ataupun 70 tahun. Hadis itu, wurud hadis itu, sebab turunnya hadis itu, ada perbincangan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Miqdad al-Aswad yang saya sebut, dengan Abu Hurairah, dengan Ibnu Abbas, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW tanya Ibnu Abbas, bagaimana kamu berfikir, bagaimana kamu menafsirkan apa yang aku sebut tadi? Ada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai hadis itu. Kata Ibnu Abbas, aku berpandangan bahawa hadis ini mengenai rasa takutnya manusia apabila dibangkitkan di yaumul mahsyar dalam keadaan huru-hara. Dalam keadaan huru-hara. Itu kita di yaumul mahsyar nanti, Allahu akbar, wallahu a'lam bisawab, tak tahu macam mana nasib kita. Saudara-saudara kita sudah pun dalam sebahagian perjalanan kita, wallahu a'lam, cuma nak hidupkan dalam hati redha dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bawa bekalan apa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, di mana kita tadi? Sifat taqwa khaufun minal jahlin. Itu yang disebut oleh ulama bahawa dalam hati kita ada rasa perasaan takut. Kenapa? Sebab adakah amalan kita itu sudah mencukupi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut pada Allah ini juga bukanlah seumpama kita takut dengan hantu tadi. Tidak. Takut yang bagaimana?
takut juga takut pada Allah dengan ketaatan, dengan taat. Ya, bila ada dalam hati perasaan takut pada Allah, maka mesti ditimbulkan perasaan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata Allah, aku takutlah dengan Allah, tapi maksiat juga, kan? Bila sebut di mulut takutlah dengan Allah, lawan Allah juga, ni masalah. Baik, muslimin muslimah rahimakumullah, bila ulama sebut tadi sifat takwa kepada Allah, ada yang sebahagian kata khaufun minal jalil, ada yang sebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dan saya melihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin apa yang disebut oleh Syekhuna Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah hafizahullah. Dia sebut bahawa sifat taqwa itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Oh, cantik, sangat cantik apa yang Syekhuna Abu Lais sebut. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak masuk isyak lagi kan? 8.37. Baik. Bukan apa, pada saya kita memberi laluan kepada azan itu adalah baik. Sekurang-kurangnya kita tunduk dan beramal dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Ada masjid, ada surau, bila sampai waktu nak bagi laluan azan, saya dengar azan, saya tanya pada ahli jemaah, dah masuk isyak lah kan? Oh, masuk dah ustaz. Tak apa, pergi azan. Tak apa ustaz, terus. Pergilah azan, saya bagi laluan azan. Tak apa ustaz, terus lah. Ada. Jangan jadi budaya, jangan biarkan budaya ini melingkari. Ini budaya yang tak sihat. Budaya ini jangan dibawa, jangan diterus. Sebab azan itu kalau orang tahu hikmah rahsianya hebat. Allahu Akbar. Saya selalu sebut, selekeh-lekeh kita tak mengaji perubatan Islam, selekeh-lekeh kita boleh azan cantik. Kalau ada yang terasuk anak cucu kita azan, InsyaAllah syaitan tu dia tak boleh dengar, jin dia tak boleh dengar. Sebab bila kita laungkan azan, seolah-olah kita mengajar sahabat saudara kita di luar sana, dan kita memberitahu anak qaryah kita sudah masuk waktu Isya, solat. Ada orang tak tahu azan, ada orang tak tahu. Kita suruh dia azan, tak erti. Sambut anak lahir. Anak saya lahir di di Seri Gombak tu, medical center tu. 3-4 orang, 5 orang kat situ. Ada seorang hamba Allah sama bersalin, anak dia doktor suruh azan dengan iqamah. Saya tak reti lah nak azan. Azan dengan iqamah tak reti. Bang. Bang aja. Ada seorang sahabat saya, adik dia main di rumah, dia pun ajaklah adik-adik main semayang. Jom semua kita semayang jemaah. Hak abang jadi imam, dia pun suruh adik ipar dia. Adik ipar dia tolong azan. Tolong azan boleh tak? Boleh. Dia pun pegang tangan, Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah, selalu abang dia kata tu bukan azan, tu takbir raya. Itulah sembahyang setahun 2 kali kan. Azan dengan takbir raya pun tak boleh nak beza dah. Silakan Ustaz Saleh. Ya salihul a'mal. Biarlah kita azan 5 minit je pun tak sampai. Tak sampai seminit je azan. Ahlan ya muazzin. Yallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya selit sikit dengan hukum. Petang tadi kita ada perbincangan dengan para alim ulama dalam WhatsApp group. Kita bincang mengenai bila iqamah
dilaungkan iqamah masa bila? Masa bila atau masa mana makmum bila dengar iqamah dia nak masuk ke dalam saf? Masa mana? Adakah mula-mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita bangun terus? Ya, hayya 'alas salah, masuk saf dulu baru qamat. Wah, banyak alim ulama dalam ni. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, itu yang tepat. Perbincangannya tadi ada yang sebagai ayanda saya sebut, ada yang sebagian sahabat yang sebut. Maka kata guru kami Syekhuna Syekh Nuruddin, Syekhuna Syekh Badaruddin, dia kata dia melihat tuan guru dia, tok guru dia, bila sampai waktu iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia tak bangkit. Dia tak bangkit duduk dekat saf lagi. Bila sampai dekat qad qamatis salatu, qad qamatis salah, dia bangkit duduk masuk dalam saf. Sambil dia pun mengucap, berjawab iqamah tadi, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita jawab kan, aqamahallah wa adamaha. Betulkah saya? Terima kasih. Kalau salah tolong betulkan. Itulah di antara perbincangan di kalangan asatizah tadi. Saya pun sedikit sebanyak mendapat manfaat dan saya kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Moga-moga kita dapat beramal begitu. Tapi salah tak masuk sah dulu iqamat? Tak salah, boleh, tak ada hal. Ya, cuma dari segi hukumnya begitu. Ulama-ulama dia beramalnya begitu. Tapi kita nak tak mau ikut yang tu pun tidak menjadi satu kesalahan yang besar. Ya, ya maklumlah kadang-kadang bila duduk tunggu lagi tempat di depan tak ada kan, duduk belakang sekali, hujung ada juga tempat. Mau hari Jumaat pakai dak. Jumaat pakai dak. Saya kenal sekali dulu sembahyang perjuangan Cina di Yauhan. Lah ni ada ke tahu Yauhan tu? Tak tahu ada ke tak ada. Kerja kupas Bon Rian, dia bayar 1,000 sebulan. Syok masa tu. Minta kat dia nak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata pergi sembahyang kat Masjid Kampung Baru. Sampai-sampai tu dia penuh lah, tinggal atas tar ya. Kita sejadah apa pun tak ada. Turun juga atas tar. Sakit panas tangan-tangan. Ya tak apa, tu ilmu untuk kita semua. Kembali kepada perbincangan kita. Ya, bila Abu Lais Samarqand disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa perintah Allah? Salat, perintah Allah. Membaca Al-Quran, perintah Allah. Puasa, haji, zakat, semua perintah Allah. Taat kepada kedua ibu bapa, perintah Allah. Hukum hudud, qisas, ta'zir juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada beza. Semua tu perintah Allah. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah dan adik-adik yang berada dalam masjid ini dan ibu bapa yang ada, ingat nak mendidik anak kita mesti Quran dengan sembahyang tekan sungguh-sungguh. Puasa tak? Yalah puasa, yalah. Kena juga latih. Takkan hak umur 2 tahun puasa, tak puasa. Tak boleh gitu. Dia ada rukhsah juga. Tapi sembahyang dengan membaca Al-Quran, tanam sungguh-sungguh ke anak-anak. Ajak bagi dua perkara ini anak-anak kita sembahyang dengan membaca Al-Quran.
bagi dia lazim, bagi dia selalu, bagi boleh baca, bagi insya-Allah lancar bacaan Al-Quran, boleh dia baca untuk kita. Dan sembahyang, anak-anak kita train, jangan bagi tinggal. Yalah, budak-budak kalau dia tinggal dia tak dosa, tak apa, tapi kita latih, latih. Sebab dua perkara ini, kalau anak-anak kita bila duduk di Amerika ke, Kongo ke, Afrika ke, Amerika ke, dia jaga dua perkara ini, insya-Allah, insya-Allah dalam dia kuat. Sebab Haduk Mai cerita kat saya di masa dulu kami sembang, saya dengan Najahan dengan Ustaz Anif sembang dengan kami. Satu rumah boleh duduk laki perempuan, tak ada masalah. Ini masalah juga. Pada mereka tidak menjadi masalah, tapi pada kita ibu ayah di sini, laki perempuan duduk rumah, jahanam. Teruk. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat? Sebab ada makhluk Allah, ada hamba Allah yang mana bila Allah kata buat benda baik, tinggal benda yang tak baik, ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ada makhluk Allah dia terbalik. Dia terbalik. Hak larangan Allah tu suka buat, hak perintah Allah tu tak suka buat. Allahu Akbar. Masalah. Apa contoh? Banyak contoh. Contoh hak terkini ni, apa dia? K-pop lah. Apa benda lagi? Okay. Semua terang-terang orang tahu. Ya, saya pun sudah berbincang dulu, sebut di sini, sebut di mana-mana kuliah. Kita tak setuju dengan K-pop. Kita tak setuju dengan benda yang unsur-unsur nyanyian yang boleh melalai, merosakkan jati diri zuriat umat Islam ini. Kalau boleh jangan ada. Sebab benda baik dengan benda jahat, benda hiburan, hiburan itu kuat tarikan dia. Allahu Akbar. Kuat tarikan dia. Taulah kita pun biasa remaja kan? Kita pun biasa remaja. Hak dalam ni hak pakai lebas semua serban ni, bukanlah ni pakai dulu pakai serban dah. Taulah pok ye belaka. Penting dah. Kan? Pok ye. Zaman pok ye belaka 70-an, 60-an. Tapi kita sudah berubah. Kita tahu kesannya bagaimana. Tak apa Ustaz, nanti anak kita boleh berubah, patah balik jalan. Ya ke? Dengan zaman serba canggih manggih, buah manggih lah ni agak-agak boleh patah balik ke? Susah tuan-tuan. Saya pun takut dengan anak-anak membesar sekarang. Ada anak perempuan lagi lah. Sebab benda ni mari, K-pop ni mari, bukan sekadar dia melihat, bukan sekadar dia mendengar, bukan sekadar tak, dia buat sungguh. Dia tiru betul-betul sungguh. Cuba tengok dengan pakaiannya, dengan cara rambutnya. Cara rambut pun tak mau dah belah air elok, tak mau dah. Hak pang mari cara pang, hak cara K-pop, K-pop juga. Hak popcorn tak mau nak makan. Jaga tuan-tuan, dan jaga, kita pakat-pakat jaga. Dan kita memang tak setuju dengan perkara-perkara macam ni. Sebab dia boleh rosak anak muda remaja, rosak anak-anak kita. Ya, sebab itulah kita menyokong apa saja program yang boleh menarik minat remaja umat Islam duduk di situ. Kuliah ni payahlah. Kuliah ni payahlah dia nak mari. Hak mari tu kira hebat lah. Sama ada ayah dia paksa, mak dia paksa mari, atau ada unsur-unsur menarik dia. Itu. Tapi berapa ramai. Tapi ada cara. Bila Ustaz Azhar Idrus buat program di ambang tahun baru atau program Maulidur Rasul, panggil remaja rempit mari, Allah 10,000. Bukan senang, payah. Program macam tu patut sokong tak? Patut kita sokong. Program Maulidur Rasul, Malam Cinta Rasul, patut tak kita sokong? Kita sokong. Sebab benda ini himpunan anak muda remaja, hiburan alternatif.
kita menjana, mendidik, membenihkan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu 2-3 hari lepas saya berdebat dengan doktor dalam Facebook. Seorang doktor lulusan overseas. Kalau saya cerita dekat ayah anda saya, dia kenal siapa dia. Keluarga depa Allah tip-top. Tapi seorang ni masalah. Pada saya bermasalah. Kenapa bermasalah? Sebab dia post dalam status saya, celaka Puak Habib ni dia buat kerja Maulidur Rasul. Malam cinta Rasul Puak Habib ni celaka. Kenapa lancang sungguh mulut kamu, biadab sungguh lidah kamu, mulut kamu kurang asam, sampai hati kamu keluarkan perkataan celaka. Allahu Akbar. Orang nak buat program buat baik, panggil anak muda remaja, tujuannya untuk anak muda remaja. Daripada dia berhibur rempit, dia duduk sejam 2 jam kat situ untuk menerima, menanam benih keimanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada Allah. Kita patut sokong tuan-tuan. Dia kata kat saya, Syekh, banyak lagi cara kita boleh buat untuk cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kata memang banyak cara, tapi tidakkah ini salah satu cara? Tidakkah ini salah satu cara untuk kita membenihkan keimanan kita, untuk kita sayang pada Nabi, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akui banyak cara, tapi tidakkah ini salah satu cara? Dia kata lagi, ni membazir. Lah, membazir. Orang ada title doktor kata membazir untuk program agama. Pelik saya. Kebetulan pula program tu dalam situasi kita keadaan banjir baru ni. Pada saya kata dekat seorang doktor ini, tuan doktor, bila program ini kita buat, dia tidak membazir. Kalau untuk agama 100 juta pun kita berani labur. Minta RM10, kita bagi RM50 untuk program agama. Kita membazir, beli rokok sekotak sampai 12. Ada beli 2 kotak sekali 20. Sedekah pada bagi untuk program agama, kita rasa rugi, membazir. Yang tu tak rasa rugi, membazir. Saya tak katalah hukum haram, tidak. Nah, tak sampailah saya kata macam tu. Walaupun dah ada hukum, tetapi perbandingan, analogi. Kalau untuk agama 100 juta pun kita biar dia habis. Daripada dia habis tak tawan punca. Biarlah 100,000 habis, 1 juta, 10 juta habis, biarkan. Ini untuk pembangunan benih umat Islam. Kenapa kita nak kata membazir? Daripada duit 200,000 tu, Ustaz, bagi kat mangsa banjir. Itu bukan isu, tuan-tuan. Bukan isu, saya kata tuan doktor. Kalau program ini boleh menghadirkan manusia-manusia yang redha kepada Allah, redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang 10,000 yang mari bagi RM100 cukup. Bayangkan kalau RM50 orang bagi. Allahu Akbar. Saya sebut dekat dia, tuan doktor, jangan jadi hati dan perut Dajjal. Jangan jadi hati dan perut kamu, wahai tuan doktor, seperti Dajjal. Kenapa, tuan-tuan? Dajjal ini sifatnya menghalang manusia buat baik. Ya, Dajjal dia memang tak suka manusia buat baik. Ya, ada 2 jenis. Bukan 2 jenis, ada 2 jenis manusia yang Allah sebut, yang menggunakan perkataan Al-Masih. Yang pertamanya Al-Masihud Dajjal, yang keduanya Al-Masih ibn Isa ibn Maryam. 2 orang ni saja yang menggunakan istilah Al-Masih atau laqab Al-Masih, 2 orang ni saja. Al-Masih Ad-Dajjal, dia akan turun, dia akan sapu semua benda yang baik, dia akan hidupkan benda yang jahat. Itu disebut Al-Masih Ad-Dajjal.
maka Al-Masih Al-Isa Ibnu Maryam, maka dia akan turun pula. Dia akan membersihkan benda yang jahat, dia akan suburkan kembali kebaikan. Itu disebut Al-Masih. Al-Masih ni menyapu, maksud dia membersihkan. Ya, jangan tuan doktor kamu jadi perut dan hati seperti Dajjal, menghalang manusia membuat kebaikan. Apa artinya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah? Title doktor, PhD kita segulung kertas itu apa artinya kalau tak boleh kita nak tunduk dengan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sunnah tu sangat kecil. Walaupun sunnah itu kecil di mata kita, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti segulung ijazah title doktor tu kalau nak tunduk dengan sedikit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita rasa, oh rasa hebat aku ada doktor, rasa hebat dalam hati ada title PhD, hujah aku mesti mantap, orang mesti dengar. Dengar apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Tak habis juga saya, no? Baru nombor 1 saya sebut sajalah. Yang kedua, Nabi sebut wa alaika bil jihad, hendaklah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga yang Rasulullah sebut pada sahabat ini, wa alaika bi zikrillah, hendaklah kamu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah, wa tilawatul Quran, hendaklah kamu lazimkan membaca Al-Quran. Ya, sekadar itu daripada saya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga apa yang baik itu kita dapat amalkan walaupun sedikit, tetapi istiqamah. Ya, moga-moga apa yang saya sampaikan itu menjadi catatan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah dengan catatan pahala dan ibadah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelemah itu kelemahan diri saya sendiri. Wa hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.